Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika malaikat Jibril duduk di dekat Rasulullah SAW. Jibril memandang ke langit dan melihat seseorang malaikat sedang turun. Melihat malaikat itu, Jibril berkata, sejak dilahirkannya, malaikat ini tidak pernah turun ke bumi. Ketika malaikat itu turun, ia berkata, wahai Muhammad, Rabbku telah mengirimku kepadaku untuk menanyakan apakah dia Allah harus menjadikan seorang Nabi daraja atau seorang Nabi yang hamba atau rakyat biasa. Terhadap pertanyaan ini, Jibril berkata, wahai Muhammad, pilihlah dan bersikaplah tawaduk kepada Allah. Rasulullah SAW berkata, saya ingin jadi seorang hamba dan pesuruh Allah. Menurut riwayat lain dikatakan bahawa Rasulullah SAW tidak makan dengan punggung bersandar pada sesuatu. Dan beliau biasa berkata, aku akan makan seperti halnya seorang hamba makan dan duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Abu Ghalib suatu ketika meminta Abu Umamah radhiyallahu anhu agar menceritakan kepadanya hadis yang ia dengar langsung dari Rasulullah SAW sendiri. Atas permintaan ini, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, hadis Rasulullah SAW sesungguhnya adalah Al-Quran. Beliau mengingat Allah demikian banyak dan berbicara singkat. Beliau membaca Al-Quran panjang-panjang dalam solatnya dan tidak pernah menggerutkan dahi atau memandang dengan marah. Beliau selalu menemani orang miskin hingga keperluan orang itu terpenuhi. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengingat Allah demikian banyak dan tidak pernah ikut dalam pembicaraan yang sia-sia. Beliau mengendarai keledai dan memakai pakaian dari wol dan menghadiri undangan yang diberikan kepada beliau walaupun oleh budak belian. Seandainya kalian sempat melihat beliau pada hari Khaybar, kalian akan melihat beliau mengendarai keledai yang kendalinya terbuat dari serat-serat kurma. Dalam riwayat lain disebutkan dalam Tirmizi, terdapat kata-kata seperti ini, Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang sakit dan menyertai jenazah. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengendarai keledai, memakai pakaian wol, memerah susu kambing dengan menekankan kaki kambing di antara dua paha beliau dan bersikap ramah kepada tamu-tamu beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW duduk di atas tanah, makan di atas tanah dan beliau sendiri memerah susu kambing dan menghadiri undangan yang disampaikan kepada beliau oleh hamba sahaya yang menyuguhi beliau dengan roti kasar. Ibnu Abbas juga diriwayatkan pernah berkata, kadang-kadang seseorang yang tinggal di desa mengundang Rasulullah SAW untuk makan, bahkan pada tengah malam, dan Rasulullah SAW biasanya memenuhi undangan itu. Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW diundang untuk makan roti kasar dan lemak yang basi atau makanan berminyak. Beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan tidak dapat menebusnya hingga beliau meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa pernah suatu ketika seseorang memanggil Rasulullah SAW 3 kali dan beliau menjawab setiap panggilan itu, ya aku. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita yang tidak punya malu dan bermulut kasar. Suatu ketika wanita itu lewat di hadapan Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang duduk di teras sambil memakan sarid, sejenis makanan dari roti dan kuah. Ketika melihat beliau, wanita itu berkata, lihatlah orang ini, ia duduk seperti seorang budak dan makan seperti seorang budak. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW berkata, siapakah orang yang dapat lebih baik dariku sebagai seorang hamba Allah yang hina? Wanita itu berkata, engkau makan sendirian saja dan tidak mengajakku.
Rasulullah SAW bersabda, "Engkau juga boleh makan." Wanita itu berkata, "Suapi saya dengan tangan engkau sendiri." Rasulullah SAW pun melakukannya. Kemudian wanita itu berkata, "Berikan kepada saya apa yang ada di mulutmu." Rasulullah SAW mengikuti kemauan wanita itu. Tidak lama setelah kejadian ini, wanita itu menjadi sangat pemalu dan tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa yang kotor hingga akhir hayatnya. Jarir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba badannya gemetar dan ketakutan. Melihat keadaan orang itu, Rasulullah SAW berkata, "Bersikap baiklah kepada diri sendiri dan jangan merasa takut kepadaku. Aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah seorang anak dari seorang wanita Quraisy yang makan daging kering." Ibnu Mas'ud menceritakan bahawa pada hari penaklukan kota Makkah, seorang lelaki ketika berbicara dengan Rasulullah SAW, badannya gemetar karena merasa takut. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Aku bukanlah seorang raja. Aku seorang anak dari seorang wanita Quraisy yang makan daging kering." Amir bin Rabi'ah menceritakan bahawa suatu ketika dia menyertai Rasulullah SAW pergi ke masjid. Tali pengikat sepatu beliau putus. Amir radhiyallahu anhu mengambilnya untuk diperbaiki. Tetapi Rasulullah SAW mengambil sepatu itu dari tangannya dan berkata, "Barang ini berbau kesombongan dan aku tidak suka kesombongan atau kecongkakan." Abdullah bin Jubair Khuzai radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang pergi ke suatu tempat bersama dengan beberapa orang sahabat. Beliau membentangkan selai kain di atas kepala beliau untuk melindungi dari sinar matahari yang panas. Tiba-tiba beliau melihat sebuah naungan bergerak di atas kepala beliau. Beliau memandang ke arah naungan itu dan melihat salah seorang dari sahabat sedang membentangkan selai selimut tidur di atas kepala beliau dan memegang ujung-ujungnya dengan tangan. Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu supaya jangan melakukan demikian. Kemudian beliau menutupi kembali kepalanya dengan sehelai kain tadi dan berkata, "Aku juga seorang manusia biasa seperti kamu." Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Abbas radhiyallahu anhu berkata, kita tidak tahu berapa lama lagi Rasulullah SAW akan tinggal bersama kita. Maka Abbas meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membangun sebuah rumah untuk tempat beliau bernaung. Atas perkara ini Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan tetap tinggal di tengah-tengah manusia seperti ini walaupun seandainya mereka menginjak-injak kakiku dan kain kafanku bersentuhan dengan mereka hingga Allah memberiku kemudahan dari mereka hingga aku meninggal dunia." Ikrimah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kita akan menanyakan kepada Rasulullah SAW berapa lama beliau akan tinggal bersama kita." Maka ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Saya melihat orang-orang membuat engkau susah dan debu-debu yang disebabkan oleh mereka mengganggu engkau. Akan lebih baik jika kami membangunkan sebuah rumah untuk engkau, sehingga engkau dapat berbicara dengan mereka di dalam rumah itu." Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata seperti yang dikutip di atas dengan tambahan bahawa Abbas radhiyallahu anhu mengetahui Rasulullah SAW tidak akan lama tinggal bersama mereka. Aswad radhiyallahu anhu berkata, "Suatu ketika aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, di dalam rumahnya beliau selalu sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan ketika waktu azan tiba, beliau pergi menuju masjid dan mendirikan solat di sana." Urwah radhiyallahu anhu berkata bahawa seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah Rasulullah SAW mengerjakan pekerjaan ketika berada di rumahnya?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ya, beliau biasa merajut dan memperbaiki sepatunya, menjahit pakaian beliau seperti yang kalian kerjakan di rumah-rumah kalian."
Amrah radhiyallahu anha berkata bahawa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang aktivitas Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa seperti kalian. Beliau membersihkan kutu dari pakaian beliau, memerah susu kambing dan mengerjakan pekerjaan lain seperti itu di dalam rumah beliau. Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW tidak menyuruh orang untuk menjaga kebersihan beliau dan beliau sendiri yang mengerjakan segala sesuatu. Beliau tidak mahu menyusahkan orang lain untuk membagi-bagikan sedekah atas nama beliau. Beliau sendiri yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW mengunjunginya untuk menanyakan tentang kesehatannya dan beliau berjalan kaki, tidak menunggangi keledai ataupun kuda Turki. Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW mengerjakan haji sambil duduk di atas pelana yang usang, yang di atasnya beliau hamparkan selembar kain tua yang harganya tidak lebih dari 4 dirham. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan haji ini sebagai haji yang ria atau cinta kemasyhuran." Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Rasulullah SAW masuk ke Makkah setelah penaklukan, banyak orang berduyun-duyun pergi ke Makkah ingin melihat wajah beliau. Beliau menundukkan kepala sehingga menyentuh pelana unta. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu dilaporkan telah berkata bahawa pada hari penaklukan Makkah, Rasulullah SAW memasuki kota Makkah dalam keadaan dagu beliau menyentuh pelana unta, memperlihatkan ketawaduan beliau yang luar biasa. Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika Rasulullah SAW sampai di sebuah tempat yang dikenal dengan Di Tua, beliau duduk di atas keledai beliau dan membentangkan kain merah dari Yaman di atas kepala dan wajah beliau, dan kepala beliau menunduk kerana ketawaduan dan rasa syukur. Kepala beliau menunduk sedemikian rupa sehingga dagu beliau benar-benar bersentuhan dengan pelana unta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke pasar dan aku turut menyertai beliau. Beliau duduk di dekat dengan para pedagang kain lalu membeli sepasang celana seharga 40 dirham dari salah seorang pedagang itu. Pedagang itu menjual segala sesuatu dengan menimbang. Rasulullah SAW memintanya supaya menimbang dengan benar. Ketika Rasulullah SAW akan mengambil celana itu, maka aku segera bergegas untuk membawakannya. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, pemilik sebuah barang lebih berhak untuk membawa barangnya sendiri daripada orang lain, kecuali pemilik itu lemah dan tidak mampu membawanya, maka orang lain boleh membantunya. Aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau akan memakai celana itu? Rasulullah SAW bersabda, aku akan memakainya ketika dalam perjalanan dan juga ketika tinggal di rumah. Aku akan memakainya pada siang dan malam hari. Aku telah diperintahkan untuk menutupi tubuhku dan tidak ada yang lebih menutupi tubuhku melebihi celana ini. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW meminta kepada si pedagang untuk menimbang dengan betul. Pedagang itu berkata, ini perkataan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya dari orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada pedagang itu, hal ini cukup membuktikan tentang ketidakpedulianmu tentang agamamu. Bahkan kamu tidak mengenal nabimu. Mendengar kata-kata ini, pedagang itu melemparkan timbangannya dan mendekati Rasulullah SAW dengan maksud ingin mencium tangan beliau. Rasulullah SAW menarik tangannya dan bersabda, perilaku ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang ajam ketika mereka berurusan dengan raja-raja dan pemerintahan mereka. Dan aku bukanlah seorang raja, aku hanyalah manusia biasa seperti engkau. Sejak peristiwa ini, maka orang itu selalu menimbang dengan benar. Alhamdulillah,
Itulah sifat ketawaduan Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.